Sejak kebelakangan ini kita dikejutkan dengan berita mengenai wujud kartel dalam kalangan agensi penguatkuasaan di Malaysia. Ia sekaligus mengerohkan kredibiliti agensi itu yang sepatutnya menjaga keamanan dan memastikan negara terus selamat dan berdaulat. Kartel ini kita tahu diyakini ada kecenderungan mempunyai unsur rasuah serta salah guna kuasa. Untuk memahami mengenai isu rasuah serta kartel ini, kita akan bersama dengan Ketua Sekretariat Rasuah Busters, Nur Hayati Nordin bersama dengan saya. Assalamualaikum Nur Hayati. Waalaikumsalam warahmatullahi Cik Afizi. Baik Nur Hayati, kita dikejutkan sebelum ini dengan isu kartel dalam agensi penguatkuasaan di negara ini. Bagaimana kita nak memahami mengenai kartel-kartel ini yang besar kemungkinan berlaku atau wujud isu rasuah untuk menghalalkan sesuatu yang haram itu? Okey, baik. Terima kasih kepada Encik Hafizi. Saya daripada pihak Rasuah Busters melihat isu ini adalah lebih besar daripada isu kartel tu sendiri sebenarnya. Seperti yang diterangkan cukup banyak dan lengkap tadi oleh Datuk Seri Akbar Sata, saya percaya bahawa isu ini timbul daripada kurangnya jati diri dan integriti yang ada di dalam sesebuah badan ataupun jabatan yang berkenaan. Selain daripada itu, kemungkinan apa yang berlaku adalah tiada penguatkuasaan terhadap undang-undang yang sudah sedia ada. Jadi ini adalah satu kelompongan daripada sudut kawalan yang sepatutnya sudah boleh diimplementasikan oleh pihak-pihak yang berkenaan. Jadi sebenarnya kita bukan bercakap tentang isu kartel di immigration seperti yang dibongkar ataupun didedahkan semalam saja. Even dalam politik pun kita ada kartel politik. Di dalam pelbagai bidang yang sebelum ini kita sebut kartel daging dan sebagainya, semua ada kartel-kartel yang secara umumnya memberi definisi yang terhadap rasuah itu sendiri, iaitu penyalahgunaan kuasa. Jadi kedudukan yang diberikan oleh sesebuah jabatan kepada individu-individu tertentu itu telah disalahgunakan. Di sini di mana rasuah ini menjadi satu punca yang cukup besar kepada wujudnya industri kartel ni sendiri. Jadi rasuah mewujudkan kartel, rasuah boleh menyebabkan inflasi, rasuah boleh menyebabkan kos sara hidup bertambah dan rasuah boleh menyebabkan keruntuhan tamadun ataupun sesebuah negara itu sendiri, Cik Hafizi. Jadi secara umumnya isu kartel tu adalah isu yang kembali kepada diri kita ataupun tiadanya penguatkuasaan terhadap sesuatu yang sepatutnya kita boleh pantau dan boleh lihat secara serius. The thing is, if you just close our eyes, maknanya kita tutup mata, kita tidak betul-betul melihat bahawa ini adalah isu yang perlu diadres, maka kita tak pergi kepada akar umbi kepada masalah yang sedang kita hadapi sekarang. Itu secara umumnya, Ya. Cik Hafizi. Baik Puan, kajian daripada firma penyelidikan pasaran dan perundingan Ipsos mendedahkan sebelum ini rakyat Malaysia bimbang isu rasuah politik kewangan. Jadi bagaimana institusi dan badan politik yang terpalit dengan isu rasuah ini nak jernihkan nama mereka pertama, dan kedua, bagaimana langkah nak membendung supaya isu rasuah ini dapat diselesaikan atau mungkin dibendung? Ya, baik. Pertama, ketika sekiranya pihak politik ataupun semua badan-badan yang berkaitan ingin betul-betul membersih atau menjernihkan nama, ia perlu daripada iltizam dan keberanian mereka sendiri. Dan iltizam dan keberanian ini tentunya tidak boleh dilakukan secara bersendirian. Jadi jika sekiranya mana-mana pihak begitu serius untuk bersama Rasuah Busters, bersama dengan rakyat untuk melakukan sebuah perubahan agar kita tahu bahawa kalau kita teruskan rasuah dan sebagainya boleh menyebabkan kerosakan kepada ekonomi. Merosakkan ekonomi bererti merosakkan keluarga, merosakkan komuniti dan merosakkan negara. Jadi kesedaran itu perlu dimanifestasikan dengan tindakan. Jadi tindakan inilah sebenarnya yang kita nak lihat bahawa apa yang kita sudah ada kita laksanakan. Kita tahu ada banyak cadangan-cadangan penggubalan undang-undang, pemerkasaan dan sebagainya, tapi yang lebih penting adalah apabila kita sudah mempunyai satu-satu undang-undang, kita perlu lihat dengan jelas bahawa kita perlu laksanakan undang-undang itu dengan telus dan tulus. Baik. Dan bagaimana kita ingin membendung? Ringkas Kita saja kalau boleh. pertamanya perlu melihat bahawa kesan kepada kalau kita membiarkan rasuah atau penyalahgunaan kuasa ini terus berlangsung. Kesannya macam saya sebutkan tadi, kos sara hidup yang kita lihat sudah agak melampau dan Betul. kita bimbang kita masuk kepada satu fasa inflasi, hyperinflasi, dan akhirnya kita tidak dapat menyelamatkan negara daripada kerugian. Jadi ini Ya. satu perkara yang kita kena tahu, kenapa kita perlu elak rasuah. Ya. Dan kemudian bagaimana cara membendung? Kita perlu bersama-sama faham dan tunjukkan benci kita kepada rasuah, elakkan diri kita daripada mendekati keadaan tersebut. Otherwise, kita akan terjun kepada dunia VUCA balik. Volatile, uncertainty, complexity dan juga ambiguous. Kita tak tahu
tak ada ketentuan menyebabkan rakyat keliru, jadi tiada kesetaraan dalam pembahagian ekonomi punya balance Baik. dalam negara kita, jadilah tak harmoni.